Selamat tengah hari dan salam sejahtera kepada yang dihormati Puan Arinawati Sihat binti Omar selaku pensyarah kursus pengucapan awam kod HGD 112 kita dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Sejujurnya saya amat berbesar hati kerana kalian sudi membenarkan saya berucap di hadapan pada hari ini. Berdirinya saya di hadapan pada hari ini adalah untuk berkongsi pendapat saya berkenaan isu yang akan saya bahaskan sebentar nanti, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Telefon saya lebih mengenali saya daripada kawan baik saya. Ya, ayat ini amatlah berkait rapat dengan kehidupan saya kerana telefon pintar mempunyai sistem penyimpanan maklumat yang sangat efisien dan cekap sehingga banyak sungguh maklumat peribadi saya adalah saya arkibkan dalam ruang memori telefon pintar saya. Seolah-olah saya lebih mempercayai telefon pintar saya berbanding kawan-kawan baik saya yang lain. Inilah realitinya dan rasanya saya percaya ramai juga dalam kalangan pengguna telefon pintar seperti saudara-saudari dapat memahami apa yang saya maksudkan ini. Teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) tidaklah lagi asing di pandangan kita. Masyarakat pada masa kini tidak dapat meneruskan rutin harian mereka tanpa telefon pintar di sisi, sehingga di satu tahap di mana telefon mereka lebih kerap dijadikan tempat penghiburan berbanding rakan akrab mereka sendiri. TMK merujuk kepada penggunaan teknologi untuk mengumpul, menyimpan, memproses, menghantar dan menerima maklumat dengan lebih pantas dan berkesan. Ia merangkumi gabungan antara teknologi maklumat seperti komputer, perisian dan data serta teknologi komunikasi seperti internet, telefon, rangkaian dan media digital. Fungsi utama TMK ialah memudahkan komunikasi, mempercepatkan penyebaran maklumat, meningkatkan kecekapan kerja, menyokong pendidikan dan pembelajaran serta mengembangkan perniagaan dan ekonomi digital. Kewujudan teknologi canggih ini mungkin banyak memberi manfaat kepada penggunanya. Namun penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini juga yang tidak beretika boleh mengundang keburukan. Dari konteks ini, kita akan membincangkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kewujudan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kehidupan kita sekaligus mencadangkan tindakan yang patut diambil oleh pelbagai pihak dalam membendung impak negatif tersebut. Hadirin yang dikasihi sekalian, teknologi maklumat dan komunikasi dapat mempercepatkan komunikasi dan memudahkan urusan harian. Teknologi maklumat dan komunikasi membolehkan komunikasi secara masa nyata melalui email, mesej segera, panggilan video dan media sosial. Pembelian, pembayaran bil, tempahan makanan dan perbankan juga boleh dilakukan dalam talian. Contohnya, kita sebagai pelajar boleh berhubung dengan guru kita melalui Google Classroom atau WhatsApp dengan adanya gadget seperti komputer riba dan telefon bimbit. Teknologi sedemikian juga memudahkan proses pembayaran dengan menggunakan e-dompet seperti Touch and Go dan GrabPay. Kemudahan seperti ini sememangnya memenuhi keperluan dan kehendak individu dan secara tidak langsung telah menjadi keperluan asas bagi setiap orang. Teknologi maklumat dan komunikasi juga meningkatkan akses individu kepada pelbagai maklumat. Para penyelidik, pengkaji maupun pelajar banyak menggunakan kemudahan ini dalam menyelesaikan kajian kes mereka. Tidak dapat dinafikan juga bahawa pelajar banyak mempelajari ilmu atau pendapat yang baru melalui pendedahan terhadap maklumat tanpa batas menerusi laman pencarian kecerdasan. Misalnya, ramai orang memuat turun ChatGPT dalam gadget mereka masing-masing sebagai aplikasi yang digunakan dalam rutin seharian mereka untuk memperoleh maklumat yang dicari. Otak manusia tidak dapat menyimpan maklumat, lebih-lebih lagi memikirkan sesuatu di luar akal pemikiran. Namun dengan adanya kecerdasan buatan iaitu AI, segala keraguan dan kemusykilan manusia dapat diselesaikan dan dijamin kepuasannya. Hadirin yang saya muliakan, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dengan cara yang tidak berhemah dan tidak beretika juga boleh membawa kepada keburukan yang teknologi ini dapat cetuskan.
Antaranya ialah isu keselamatan cyber yang berkait rapat dengan pencerobohan privasi. Pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab akan menyalahgunakan data pribadi pengguna teknologi digital yang lain melalui aplikasi atau laman web. Pengguna teknologi digital itu pula menjadi mangsa kerana mereka akan terdedah dengan ancaman seperti penggodaman, virus komputer dan penipuan dalam talian. Contohnya, maklumat peribadi pengguna teknologi digital dijual tanpa kebenaran untuk tujuan pemasaran. Lebih teruk lagi, apabila akaun bank pengguna dicuri melalui pautan palsu. Kes begini kerap dilaporkan dalam berita harian. Laporan tentang penipuan dalam talian juga banyak diterima di balai polis, tetapi perkara ini bukan lagi baru di pandangan masyarakat. Teknologi maklumat dan komunikasi juga mengurangkan interaksi fizikal para pengguna. Telefon saya lebih kenal saya daripada kawan baik saya. Inilah mengapa tajuk ini menjadi tanda soal dan dipilih sebagai idea utama dalam pengucapan saya pada hari ini. Perhubungan pengguna teknologi digital menjadi lebih maya dan kurang interaksi secara langsung, menjejaskan nilai sosial. Tamsilnya, ahli keluarga duduk bersama di meja makan, di ruang tamu maupun di bilik tidur, tetapi setiap ahli keluarga sibuk dengan telefon masing-masing. Perkara sebeginilah yang menjadi punca keruntuhan rumah tangga, persahabatan rakan karib serta ketidakbahagiaan pasangan yang berkahwin yang malangnya telah menjadi realiti pada masa kini. Oleh itu, pelbagai pihak perlu bekerjasama membendung impak negatif ini. Ibu bapa harus memantau aktiviti anak-anak dalam talian dan menetapkan had masa penggunaan gadget. Pihak sekolah pula boleh mengadakan ceramah kesedaran dan menerapkan pendidikan digital yang selamat. Kerajaan wajar mengubah undang-undang yang tegas terhadap penyalahgunaan TMK seperti penyebaran maklumat palsu dan buli cyber. Syarikat penyedia teknologi juga harus bertanggungjawab dengan menyediakan sistem tapisan kandungan serta pelaporan yang efisien. Kesedaran masyarakat turut penting agar semua pengguna bijak dan beretika semasa berinteraksi di alam maya. Usaha bersama ini mampu mengurangkan kesan buruk TMK dan mewujudkan persekitaran digital yang selamat dan sihat. Saudara dan saudari sekalian, konklusinya, setiap benda di dunia ini sama-sama mendatangkan kebaikan dan keburukannya, bergantung kepada cara kita mengendalikan sesuatu. Bumi semakin menuju ke era futuristik di mana teknologi canggih yang kian berkembang, berlambak dan berselerak di seluruh dunia. Kita sebagai pengguna teknologi pada generasi kini hendaklah berpada-pada ketika menggunakan mesin alam maya tersebut. Setiap pihak mempunyai peranan mereka masing-masing dalam memastikan teknologi maklumat tidak mendatangkan musibah. Jangan kerana kejahilan kita menyebabkan mesin mengambil alih hak asasi kita sebagai manusia. Jangan sampai kepesatan teknologi memupuskan kehidupan manusia di bumi. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada hari ini, izinkan saya menyampaikan pantun dua rangkap untuk renungan saudara dan saudari. Petik rambutan di tepi titi, buahnya ranum merah berseri. Teknologi moden dunia terkini, maklumat dicapai hanya sekali klik jari. Mencari siput di tepi pantai, air pasang, ombak pun tinggi. Guna teknologi biarlah pandai, jangan sampai diri rugi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.